صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Malam ni siapa rekod ni? Saya Ustaz, saya. Oh, kata siapa rekod tu? Siti rekod eh? Nama Ustaz? Tak ada. Ah. Lepas tu minta Ian tolong baca ni. Kitab apa Ustaz? Oh, kitab apa? Malam ni kitab mula-mula kitab Usfuriyah. Okay. Hadis 2 Ustaz kan? Kali yang kedua. Okey. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. الحديث الثاني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاجر الراجي رحمة الله تعالى أقرب إلى الله تعالى من العابد المقتدي. قال أخبرنا عن زيد بن أسلم عن عمر أن رجلا كان في Ya. Kenapa? Tak tahu Ustaz Bat. Ha? Tak ada apa Ustaz. Tak ada apa Ustaz. Tak ada apa. Okey. Okey, baik. قال أخبرنا عن زيد بن أسلم عن عمر أن رجلا كان في الأمم الماضية يجتهد في العبادة ويشدد على نفسه ويقنط الناس من رحمة الله تعالى ثم مات فقال يا ربي ما لي عندك قال النار قال يا ربي فإن عبادتي واجتهادي فقال إنك كنت تقنط الناس من رحمتي في الدنيا فأنا Mau kebelah aku. فأنا أقنطك اليوم Uqnituka betul. فأنا أقنطك اليوم من رحمتي. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-hadithus tsani. Bermula hadis yang kedua. Jadi kita dah berbicara masalah tentang kitab Mawa'iz Usfuriyah. Pengajaran yang dibahasakan pada Usfur. Kemudian Al-Hadis Susani bermula hadis yang kedua. Khabar. Nak apa? Ini ambil juga. Ada tak minta. Al-Hadis Susani bermula hadis yang kedua. Khabar. Mankulun ani Bani Mas'udin.
dipindahkan ataupun marwiyun yang diriwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata ia Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah qala Rasulullah tu jadi makhluk pada kata qala Ibnu Mas'ud. Tutup balik Zafina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala minal abidi al-muqniti. Bermula orang yang derhaka, ataupun kita kata orang yang jahat. Al-fajiru orang yang derhaka, ar-raji sifat yang mengharaplah ia orang yang derhaka tadi maf'ul rahmatullahi ta'ala, maf'ul pada raji, yang mengharap tu akan rahmat Allah Ta'ala. Bermula orang yang derhaka tadi, bermula orang yang jahat tadi tu, aqrabu ilallahi ta'ala, terlebih dekatlah kepada Allah Ta'ala, terlebih dekat minal abidi al-muqniti, terlebih dekat, terlebih hampir kepada Allah Ta'ala itu, dan minal abidi daripada hamba al-muqniti yang putus asa ia daripada rahmat Allah. Jadi orang yang jahat, walaupun kita kata dia jahat, tapi dia mengharap daripada rahmat Allah Ta'ala, itu terlebih dekat dengan Allah Ta'ala daripada hamba yang berputus asa daripada rahmat Allah. Abid, orang yang beribadat. Walaupun dia berputus asa, orang fajir tu terlebih dekat lagi berbanding daripada orang abid yang berputus asa. Qala, berkatalah ia Ibnu Mas'ud, akhbarana an Zaid bin Aslama, telah mengkhabarlah oleh kami an Zaidin. Akhbarna tu bukan akhbarana. Akhbarna. Telah berkatalah oleh Ibnu Mas'ud, akhbarna, telah mengkhabarlah oleh kami an Zaid bin Aslama an Umar anna rajulan kana fil umamil madiyati yajtahidu fil ibadati wa yushaddidu ala nafsihi. Telah mengkhabarlah oleh kami daripada Zaid bin Aslam, hal kerana marwiyan an Umar, diriwayatkan daripada Umar. Akhbarna maf'ul, anna rajulan, akan sesungguhnya lelaki, adalah seorang lelaki, sesungguhnya lelaki, kana fil umami, adalah ia lelaki itu, fil umami, pada umat-umat yang dahulu, yajtahidu fil ibadati wa yushaddidu ala nafsihi, bersungguh-sungguhlah ia rajul tadi di dalam ibadat, wa yushaddidu, dan bersangatanlah ia lelaki tadi, ala nafsihi, di atas diri lelaki tadi. Jadi ada riwayat pada Umar, ada seorang lelaki pada umat yang terdahulu, maksudnya umat sebelum Nabi Muhammad lah. Umat sebelum Nabi-Nabi, maksudnya umat Nabi-Nabi dulu. Adalah seorang lelaki tu, dia bersungguh-sungguh dalam ibadat. Kemudian dia bersangatan pada diri dia. Tapi wa yuqnitun nasa, dan dia memutuskan akan manusia tu daripada rahmat Allah. Maksudnya apa? Bukan dia putus asa. Maksudnya dia memutuskan asa tu daripada memutuskan akan manusia tu daripada rahmat Allah. Maksudnya dia buat putus asa bagi manusia. Dia putus asakan bagi manusia daripada rahmat Allah. Maksudnya ibarat kita dia bagi orang fras lah, mudah-mudahan kata.
Dia buat orang putus asa. Dia buat orang putus asa daripada rahmat Allah. Atau kena faham ayat tu. Sebab tu kita kata aku nota yuknitu. Ya. Nampak ya? Kalau ayat kunutu tak boleh, dia memutus asa diri dia. Tapi ni dia buat orang. Af'ala ya. Af'ala ni kan dia tak dia. Bila tak dia tu dia buat orang putus asa daripada rahmat Allah. Tengok. Tapi dia tu seorang yang bersungguh-sungguh dalam ibadat, lagi pula dia tu seorang yang bersengatan pada diri dia. Bersengatan buat ibadat daripada diri dia. Tapi dia memutuskan asa akan manusia daripada rahmat Allah. Maksudnya dia membuat putus asa kepada manusia daripada rahmat Allah. Tengok. Summa mata. Tak kala tu summa mata. Matilah ia laki tadi. Laki tadi mati. Faqala. Maka berkata bila mati tu, atau pada kata summa. Faqala. Maka berkatalah ia laki tu, Ya Rabbi, mali indaka. Wahai Tuhanku, apakah bagi aku ni di sisi engkau? Maksudnya, apakah balasan aku di sisi engkau? Faqala, maka berkatalah ya Allah Ta'ala Azza wa Jalla, An-naru. Dia tak cukup lagi tu ya. Dia sebut An-naru neraka. Dia tak cukup lagi. Soalan kata dia kena cakap gini. An-naru laka indi. Dia kena cakap gitu ni. An-naru laka indi. Bermula neraka itu bagi engkau tu di sisi aku. Bermula neraka itu sabitlah bagi engkau di sisi aku. Dia tambah sikit lagi. An-naru laka, bermula neraka itu tetaplah bagi engkau di sisi aku. Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala ada kursinya dia kata. Jadi orang lelaki tadi tu, dia beribadat. Kemudian dia kata, apakah balasan aku di sisi engkau, Ya Allah? Lelaki tadi tanya. Betul Allah Ta'ala pun jawab, An-naru. Maksudnya, api neraka lah bagi engkau di sisi aku. Qala, berkatalah ya rajul, Ya Rabbi, fa'aina ibadati wajtihadi. Maka bermula di manakah ibadat aku, yakni pahala ibadat aku dan kesungguhan aku. Ai fiha ai fi ibadati. Maka di manakah ibadat aku dan juga kesungguhan aku dalam ibadat. Dia tanya mana pahala ibadat aku dengan kesungguhan aku dalam ibadat tu? Dia tanya. Takkan tak ada kot. Faqala, maka berkata dia Azza wa Jalla, Allah Ta'ala kata, Innaka kunta tuqnitun nasa min rahmati fid dunya. Tengok. Allah Ta'ala sebut. Maka berfirman Allah Ta'ala, Innaka kunta, sesungguhnya engkau, wahai lelaki, kunta adalah engkau, tuqnitun nasa, membuat putus asa lah engkau akan manusia daripada rahmat aku di dunia. Kau buat putus asa. Engkau membuat putus asa rahmat aku di dalam dunia. Ibaratnya ginilah Jarwana. Kawan tu nak pergi masjid. Lepas tu dia kata, kawan tu nak pergi surau. Dia kata, ini surau tutup ni, tak ada orang buat. Contohlah. Dia buat orang putus asa. Kata, aku nak sedekah dekat masjid tu boleh tak? Ataupun aku nak sedekah dekat orang susah tu boleh tak? Orang susah tu dah ada dah. Orang dah bagi dah siap duit kat dia dah. Tak usah bagi pun tak apa dah. Kawan tu pun dengar tu, dia pun putus asa. Allah. Tak ada sedekah dah weh. Kena cek orang lain pula. Contohlah Jarana nampak tu. Nak bagi nampak contoh tu. Putus asa tu. Jadi dia buat putus asa. Innaka kunta tuqnitun nasa.
adalah engkau wahai lelaki, kunta adalah engkau itu membuat putus asa lah engkau akan manusia min rahmati fid dunya, daripada rahmat aku di dalam dunia. Fa ana ukunitukal yauma min rahmati. Maka bermula aku, kata Allah Ta'ala, ukunituka, membuat putus asa lah aku akan nikah pada hari ini daripada rahmat aku. Tengok, Allah Ta'ala pun buat putus asa kat dia pula. Nampak tak? Tu balasan dia. Habis itu. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita lagi. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hal keadaan Abu Hurairah tu marwiyan. Diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan boleh juga, ataupun kita kata anna rajulan tu jadi badal. Maknanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruya ataupun naib fa'il pada ruya. Diriwayatkan riwayat naib fa'il pada ruya. Yen, naib fa'il pada ruya. Ruya tu anna rajulan, akan bahawasanya lelaki lam ya'mal khairan qittu illa tauhid. Akan bahawasanya seorang lelaki yang tidak pernah beramal lah ia lelaki itu khairan, akan kebajikan sama sekali. Kotu tu macam nanti tak? Itu kotu. Kotun illa tauhid. Lagi sekali. Anna rajulan lam ya'mal. Nampak tak? Jarwana. Lam masuk pada fi'il mudhari'. Dia menafikan arah. Lam tu menafikan arah. Dia panggil apa? Lam tu menafikan fi'il mudhari', haraf jazam. Ya, haraf jazam, ya. Lagi pula dia panggil apa lagi? Haraf apa, Yen? Ada 3 semua, Yen. Ni kita nak praktikal ni. Kalau nafi. Haraf apa? Nafi. Apa? Nafi. Haraf apa? Tak dengar. Alas, nafi. Nafi sebab apa? Menafikan apa? Nafikan makna fi'il. Nafikan makna satu soal lagi? So lagi dia harap apa? Harap apa? Cikgu Fikri. adalah Kolbin. Kolbin. Kolbin, apa maksud Kolbin? Dia menjadikan fi'il tu lepas madi. Yin. Betul tak? Dia menukarkan apa, Yin? Menukarkan fi'il mudhari' kepada fi'il madi, Ustaz. Ya ke betul, Ustaz? Betul tak, Yin? Makna dia. Makna dia. Dia menukarkan fi'il mudhari' pada fi'il madi. Sebab tu kita terjemah tidak pernah. Belum pernah. Nampak kat ini? Ni kita nak guna ni nahu ni. Duk sebut nahu, duk mengaji nahu ni. Tujuan kita ngaji nahu ni, nak lam ya'mal, nak terjemah ke mana? Takkan cakap tak beramal, tak kena tu, tak sedap. Tidak pernah beramal. Sebab lam tu lam haraf jazam. Ataupun haraf nafi. Haraf nafi dengan haraf qalbi. Ada 3, tengok dalam kitab Mutasajidan. Tengok. Kita nak praktikal kat sini. Kita Arab mana-mana semua kena praktikal dengan nahu. Baik, tengok. Lam ya'mal khairan. Tidak pernah beramal lah ia lelaki tadi.
akan kebajikan pun. Ha. Lam nampaklah situ. Lelaki tadi tidak pernah beramal kebajikan satu kebajikan pun. Dia tak pernah beramal satu kebajikan pun. Sebab ada pun tu sebab apa? Sebab kaedah dia apa, Fikri? Apa Zat? Kaedahnya apa? Sebab apa kita terjemah? Tidak pernah beramal lah lelaki itu akan satu kebajikan pun. Sebab apa kita terjemah lagu tu? Sebab nak cakap dia memang belum pernah membuat kebajikan, Zat. Memanglah tahu dah bahasa Melayu. Kaedah dia apa? Kaedahnya. Ayin. An-nakiratu fi siyaqin nafi. Nakiratu fi siyaqin nafi tufidu umum syumuliyah. An-nakiratu idza waqa'at fi siyaqin nafi. An-nakiratu idza waqa'at fi siyaqin nafi tufidu umuman syumuliyat. Isim nakirah apabila dia jatuh, dia berlaku pada halaman nafi, itu memberi faedah akan umum yang bangsa keseluruhannya. Keseluruhannya satu pun tak ada kebajikan. Mana isim nakirah? Khairan. Khairan tu isim nakirah, dia duduk di halaman nafi. Mana nafi? Lam tu. Itu memberi faedah akan umum yang bangsa melengkapi. Syumul. Soalan kata, lam ya'mal khairan, tidak pernah beramallah ia lelaki tadi akan satu kebajikan pun. Sikit pun tak pernah buat. Qatun sama sekali. Qatun sama sekali. Tak pernah. Tak pernah beramal. Tu dia. Illa tauhidah. Melainkan dia mentauhidkan kepada Allah Ta'ala. Nak cerita kata laki-laki ni, ajarana, tak pernah semayang, tak pernah apa, tapi melainkan dia tauhid dia. Dia mengesahkan Allah Ta'ala dia, tapi tak pernah beramal, tak pernah buat kebajikan pun. Tengok ni. Ni cerita. Falamma hadarahul mautu. Maka tatkala falamma, maka tatkala hadarahul mautu, dekatlah akan laki tu oleh mati. Nak dekat mati dah. Laki tu nak dekat mati dah. Qala li ahlihi. Hadarahu tu ya dengan mana? Aqrabu minhu al-mautu. Ini qaruba minhu al-mautu. Qaruba minhu al-mautu. Hadarahu tu mana? Hadir tu maksudnya. Hadir tu dengan mana? Qaruba minhu al-mautu. Dekatlah daripada lelaki tu oleh mati. Nak dekat mati dah. Qala, berkatalah ia lelaki. Li ahlihi, bagi keluarganya. Dia kata apa? Iza ana mittu. Ana tu dia panggil jadi fi'il yang mahzuf yang mentafsirkan oleh mittu. So kata iza mittu. Asalnya gitu ya. Ana tu dia panggil ni dalam Ibnu Akil, ada dalam Ibnu Akil. Dalam Alfiyah tu ada sebut. Ana mitu jadi fi'il yang mahzuf yang mentafsirkan akan dia oleh mitu. Alif belakang tu. Soalan kata iza mitu. Sanjung gitu. Dia kalau hadis, ayat Quran, dia punya i'rab dia payah sikit. Apabila matilah aku. Kalau aku mati esok, dia kata. Fa'ahrikuni bin nari. Maka hendak membakarlah oleh kamu akan aku, wahai keluarga aku. Membakar tu dengan api. Tengok. Dia orang bertauhid dia, ajarana. Tapi dia minta kata, suruh bakar dia dengan api. Hatta tad'uni.
Ramada. Sehingga tinggallah kamu akan aku tu Ramadan, jadi abu. Dia kata kau biarkan aku tu jadi abu. Jadi dia suruh bakar tu, sehingga tinggallah tad'uni. Sehingga tinggallah oleh kamu akan aku tu hal keadaannya jadi abu. Hal domain mustatir pada kata ya tu. Hal keadaan aku tu jadi abu. Summa zaruni. Tatkala tu bila dah jadi abu, summa zaruni fil bahri fi yaumi rihin. Tengok. Kemudian Dalam nuskah ni ra'ihin. Ra'ihin. Mana yang mana? Fi yaumin ra'ihin. Macam mana je? Ra, alif. Ya, ha. Ra'ihin. Ra'ihin. Yihin. Yihin. Ha. Nampak tu. Ra'ihin. Pada hari yang ada angin. Kena juga. Ra'ihin. Boleh juga. Pada hari yang ada angin. Boleh juga. Ni kalau payah meri, yang ni pada hari angin. Pada hari angin ni maksudnya pada hari yang angin bertiup lah. Pada angin bertiup. Tak apa, nanti tengok. Nak terjemah lagi. Dia kata apa? Summa zaruni. Maka taburkanlah oleh kamu akan aku fil bahri. Jadi bila dah jadi abu tu, dia suruh ambil abu dia tu tabur kat apa? Dekat ni lah, dekat laut. Ni Tocha duk buat ni. Kin. Tocha duk buat ni dah. Boleh jadi buza duk buat ambil hak ni dah. Boleh jadi dua ingat kata boleh jadi ambil kisah ni rasa. Ni tak boleh jadi sebab dia geng-geng buza apa semua tu, geng Cina tu, dia buat tu kadang mungkin ada sebab dia. Boleh jadi dia terbaca benda ni ke Allah alam lah. Hindu. Hindu buat macam ni ke? Cina Sama lah. Buza buat itu kan? Buza kalau di tani buza buat itu kan? Buza. Tak tahu lah geng-geng ni pokok dia duk tahu juga kisah ni wallah alam lah. Tengok Kemudian tengok. Summa zaruni fil bahri. Kemudian taburkanlah oleh kamu akan aku tu fil bahri. Maksudnya ambil abu tu tabur dekat laut tu. Bila tu? Hal keadaan. Jadi summa zaruni fi tu takluk pada kata zaruni. Fi kedua tu yen buat hal. Hal pada kata nak takluk betul tu tak boleh dia fi dua muta'alliq sama tu. Kita buat hal pada kata hal pada kata ya tu. Kena tak? Hal pada bahri tak apa. Tanya. Hal keadaan laut itu pada hari yang berangin. Mana pada hari yang ada angin lah. Nak cerita kata bila kalau nak taburkan tu biarlah tu pada hari waktu ada angin. Bila waktu angin ada tu dia bertebaran lah. Ada orang lah. Tebaran dia. Bila hari ada waktu angin tu lah. Ni masa cerita Cina dah. Cerita Jet Li apa semua kan. Dia buat ada angin lepas tu bila ada angin tu habuk pun. Lepas tu dia sepah je kan. Bertebaran je kan. Habuk tu. Ni macam cerita dah ni. Tengok. Fafa'alu. Maka membuatlah oleh mereka itu ahli keluarganya. Jadi diorang buat jugalah. Sebab dia dah bantu ahli keluarga dia. Sebab gitu. Fafa'alu. Maka membuatlah oleh mereka itu Fafa'alu ay fafa'aluhu.
Maka membuat oleh mereka itu. Mereka buatlah. Membuat apa? Membuat ini mengerjakan apa yang disuruh lah. Fafa'alu ma fafa'aluhu. Maka membuat oleh mereka itu akan dia akan kila akan benda yang dia kata tadi. Ataupun kata fafa'alu qalu. Fa'iza huwa. Maka tiba-tiba ia rajul tu fi qabdatillahi ta'ala. Maka tiba-tiba, sebab apa kita terjemah tiba-tiba, Yen? Iza fujaiyah. Sebab apa fa fujaiyah? Uh, Fa fujaiyah ke? Ke iza fujaiyah? Iza, sorry. Sebab apa iza fujaiyah? Sebab apa kita lecam kata itu iza fujaiyah? Sebab apa? Depan itu dia isim. Kaedah kita apa, Yen? Tu lupa tak. Ada pernah biasa bagi tak dulu? Dalam kitab tu. Dalam kawan kita kan, Nahwu kan? Dalam kawan itu kan? Iza al-fujaiyatu la tadkhulu illa ala lismiyati. Ingat tu. Iza fujaiyah tidak masuklah illa ala lismiyati, di atas isim. Sebab huwa tu kan? Fa iza huwa. Dia panggil iza fujaiyah. Iza fujaiyah ni mana iza dengan mana tiba-tiba. Iza bukan mana kata iza dengan mana apabila. Nampak Haji Yaakob? Kita nak terjemah ni bukan iza bila sebut iza apabila. Tak mesti. Dia iza ada banyak. Ada iza tafri'iyah, ada iza taqyidiyah, ada iza fujaiyah. Banyak. Tapi nak cam tu mana? Tengok depan qarinah dia. Baik. Faiza huwa, maka tiba-tiba adalah yang lelaki tadi tu kainun fi qabdatillahi ta'ala, di dalam genggaman, di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Qabdah. Memang dia buat lagu tu. Memang ahli keluarga dia buat gitu, tapi apa yang keluarga dia buat tu semua tu di dalam genggaman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu dah. Tengok. Qala Allah, berfirman oleh Allah Ta'ala, ma hamalaka ala ma fa'alta. Bermula apakah ma hamalaka? Bermula apakah yang menekankanlah ia barang tu di atas. Ma hamalaka ni menanggung rasanya. Bermula apakah menekan oleh engkau tadi di atas perkara yang membuatlah oleh engkau. Fa'alta ay fa'altahu. Jadi Allah Ta'ala tanya dia, sebab apa kau boleh buat lagu tu? Allah Ta'ala tanya ajarana, Allah Ta'ala tanya dekat lelaki tadi. Macam mana, sebab apa kau boleh, apakah perkara yang membuat kau buat lagu tu sampai nak suruh bakar, kemudian abu tu ditaburkan dekat laut sampai bertebaran, berhamburan. Apa sebab tu? Apakah perkara yang menekankan kau tadi tu di atas perbuatan tadi tu, perbuatan kau tadi tu? Tu dia. Qala, berkata ia lelaki, mukhafatuka, berkata ia lelaki tu, takut aku akan dikau. Aku buat lagu tu ni takut akan dikau. Tu dia. Mukhafatuka, tulis. Mukhafatuka hamalatni.
ala ma fa'altu. Takut aku akan dikau hamalatni. Yang menekanlah akan aku tu di atas perkara, di atas barang yang membuatlah oleh aku. Aku buat perkara, aku buat benda tadi tu takut pada engkau. Tu dia kata. Jadi laki tadi tu dia gini, dia buat perkara tu tadi tu bukan apa. Seolah-olah kata dia ni dia ni seolah-olah kata dia nak buat gitu ni seolah tak nampak daripada pandangan Allah Ta'ala. Seolah gitulah. Dia takut Allah Ta'ala tu sampai dia nak suruh bakar diri dia habis. Sedangkan semua dalam alam qabda Allah Ta'ala. Genggaman Allah Ta'ala. Tapi dia buat gitu tu seolah kata dia tu seolah dia tak pernah buat baik pun. Jadi dia minta bakar dia tu kalau boleh tak nak bagi Allah Ta'ala tengok dia tu. Soalan tu dia tak ada dah. Dia tak, kalau boleh tak nak kalau boleh tak nak jasad dia ada di dunia tu. Ibarat dia gitulah. Tapi sedangkan dia terlupa kata Allah Ta'ala tu dia tu duduk di bawah genggaman Allah Ta'ala. Jadi dia suruh keluarga dia bakar dia, tabur dia apa tu semua tu sebab tak nak dia malu dengan Allah Ta'ala, dia takut pada Allah Ta'ala. Beginilah orang kita, makhluk kita, begitu juga manusia. Kita malu dengan orang ni, kadang-kadang kita tak mau tunjuk depan. Apa? Nak tunjuk depan orang malu tak? Boleh tak? Ada tak orang malu tunjuk depan muka orang? Ada tak? Kita malu dengan orang, kita buat salah dengan orang. Tapi kita malu kita duduk depan orang tu. Aku malu dengan kau ni. Ada orang cakap gitu, ya? Ada yang kata, ya? Ada. Ada. Kalau malu dia tak tunjuk depan muka kita. Dah. Nampak Jarona? Ya. Nampak. Ada tak kalau malu, kita malu kita duduk depan dia. Aku malu dengan kau ni sebenarnya. Ada cakap itu? Tak ada. Lah. Begitulah. Nak cerita lelaki ni pun dia rasa malu, dia takut tu. Soalan takut tu dia tak duduk. Soalannya dia tak nak nampak pandangan Allah Ta'ala tu nampak pada dia tu. Dia dalam dunia tu. Padahal dia tak tahu kata dia tu dalam genggaman Allah Ta'ala. Jadi nampak. Ibarat dia gini lah. Orang jahat. Dia duduk mencuri dah. Dia duduk takut tu, dia larilah. Lari pada buat kesalahan tu. Tapi sedangkan dia tak tahu lagi. Tempat dia tu, polis ramai. Ibarat dia gitu. Nampak tak? Polis dah ada tempat tu dah. Cuma tak cari lagi je. Ibarat dia gitu. Habis itu. Nampak lagi tu Ustaz Abad nampak lagi Memat tak ada Baik habis. Kemudian qala mukhafatuka amalatni ala ma fa'altu. Takutlah aku tadi pada engkau ya Allah, hamalatni. Takut tu akan menekankan akan aku tu di atas perkara yang aku buat. Kemudian tak terkala tu faghfara lahu, maka mengampunlah ia Allah Ta'ala baginya, bagi laki tadi. Ampun tadi tu biha ay bi mukhafatihi, dengan ketakutannya, dengan takutnya laki tadi. Allah Ta'ala ampunkan juga. Sebab sebab dia takut kepada Allah Ta'ala tu je. Tu dia. Wahwa, padahal ia laki tadi lam ya'mal khairan qattun. Padahal ia laki tadi lam ya'mal, tidak pernah beramal lah, tidak pernah membuat kebajikan lah, tidak pernah membuat ia laki tadi tu akan kebajikan sama sekali, tak nak buat pun. Tapi illa tauhidat, melainkan mentauhidkan Allah Ta'ala tu saja. Ni puak-puak buza duk buat ni dah. Puak buza buat Hindu lah. Tak tahu Allah Alam lah. Tapi kita maklum lah, ini cerita zaman dulu. Boleh jadilah buza ke Hindu ke duk ambil ni dah rasa ni. Tapi ni waktu cerita zaman dulu.
sebelum Nabi Muhammad, disyaratkan Nabi Muhammad. Puak-puak dia pun ingat, oh tak apalah kita tauhidkan Tuhan pun tak apa dah. Kan Nabi? Khairon kotten ke koton? Khairan qatun sama sekali. Habis. Wa ala hadza hikayatun. Ini cerita lain pula, cerita lain. Yen. Wa ala hadza hikayatun. Ni bukan wa injarana ni Yen. Kalau wa injarana dia kena dijawab. Hikayatun tu jadi fa'il bagi fa'il yang mahzuf. Soal kata wajara ala hadza hikayatun, dan berlakulah di atas ini oleh hikayat. Ala hadza apa? Hadzal hadis sani. Jadi apa? PM mahzuf. Wa ala hikayatun tu jadi fa'il bagi fi'il yang mahzuf. Fi'il yang mahzuf tu kita takdir wajara. Soalnya kata wajara ala hadza hikayatun, dan berlakulah di atas ini apa? Ini pada hadis yang kedua. Al hadis sani, berlaku tadi hikayatun oleh cerita. Ini hikayatun ai hikayatun ukhra. Tulis tu dia. Di atas hikayat yang lain. Ni cerita lain pula dah. Ni pun sama juga ni. Ni ajar wana kat ini nak cerita pasal mentauhidkan Allah ni. Ni nak cerita pasal mentauhidkan Allah. Tu dia. Anna rajulan. Ini min anna. Bayan pada kata ataupun kita kata gini tak apa Yen. Anna rajulan tu jadi badal pada kata hikayatun. Kalau nak buat min anna, bayan pada kata hikayatun juga. Boleh juga Yen. Dua. Seri kau nak tak seri? Ya. Satu lagi kau nak ada? Yang pertama tadi kita kata min tu bayan pada hikayatun pun boleh juga, ataupun kita kata tak payah min. Kita buat anna rajulan tu jadi badal pada kata hikayatun boleh juga. Kalau Apa kita dia buat cerita? komplek tak? Ya. Sorry. Kalau kita buat komplek, buat mutadak muakhir boleh. Jadi wa hikayatun sabitatun ala hadza. Masalahnya hikayatun dah tempat i'rab dah. Mana tak? Hikayatun kan ada tempat i'rab dah. Jadi fa'il pada jarah. Kalau kita ambil wajah tu boleh. Jadi mutadak muakhir. Mana? Anna rajulan. Hikayatun. Jadi kalau tak ada wa hikayatun sabitatun ala hadza. Ambil anna rajulan, i'rab jadi apa? Jamihu tak boleh jadi mutadak tak? Wa hikayatun sabitun ala hadza. Dan mula cerita ini tetaplah di atas ini. Dan mula cerita adalah di atas ini. Dia patut hikayat ukhra tu nak cerita hikayat lain tu. Dan bermula cerita ini di atas ini. Di atas hadis yang kedua. Dan bermula cerita ini tetaplah ia di atas cerita yang kedua. Tak apa nak sedap terjemah itu. I'rab tu nampak tapi makna dia tu. Kalau kita kata berlakulah di atas ini hadis kedua juga cerita yang lain. Dia sedap sikit. Kalau kita kata dia kadang ada sah i'rab kadang tapi makna tak sah. Ada tak Yen? Dia kena parti tu tak? Baik. Min anna rajulan ataupun anna rajulan jadi badal pada kata hikayatun. Hafiz.
Ha. Anna rajulan, bahwasanya lelaki, matilah ia lelaki tu. Ni cerita lain ajaran bukan cerita tadi, cerita lain dah habis dah. Ni lelaki juga. Cerita ketiga. Ni cerita kedua. Kedua ketiga ni. Ketiga lah. Tiga cerita dah. Tengok. Ada tiga cerita. Anna rajulan, sesungguhnya lelaki, matilah ia lelaki tadi ala ahdi Musa alaihissalam. Dia mati pada zaman hidup Musa alaihissalam. Ni cerita pada zaman Nabi Musa pula. Untung Haji Hadi ni dia ada banyak cerita. Bil, lepas ni boleh ngajar masjid, Bil. Kita ni, Bil. Boleh. Boleh buat cerita molek ni. Molek ambil isi ni lah. Molek ni, Bil. Tauliah tak ambil lagi ni? Ha? Tauliah tak ambil lagi? Berat, Bil. Tauliah. Ustaz ni ngajar sedap ni. Bab hadis ni. Lepas tu cerita ni. Cerita bab ni apa. Tengok tauliah tak ada. Jam sungguh. Kena ambil, Bil. Tauliah ganu. Ambil tauliah ganu tu. Beres. Okey. Yen tu kena ambil juga tu. Kena mampu lagi tak risau tak lain. Anna rajulan mata. Sesungguhnya lelaki, matilah lelaki itu pada masa Nabi Musa alaihissalam. Tu dia. Fakarihan nasu. Maka membencilah. Kafirnya maka membencilah oleh manusia. Kena tak tu? Macam dia jatuh lah. Tak. Fakarihan nasu, maka membencilah oleh manusia akan memandikannya waslahu, mandi. Maksudnya tak mau mandilah. Fakarihan nasu, maka membencilah oleh manusia. Benci apa? Waslahu wadafnahu. Benci akan memandikan lelaki tadi. Wadafnahu, dan menanamkan akannya akan lelaki tadi. Tapi ada seorang lelaki mati, Ajarona. Pada masa tu manusia tak mau mandikan dia, tak mau tanamkan dia. Sebab apa tu? Ilat pada kariha. Sebab apa benci tu? Lifiskihi, kerana fasik bagi lelaki tadi. Kemudian tak terkala tu fa'akhazu birijlihi wa tarahuhu fil mazbalati. Maka mengambil oleh mereka itu dengan kaki laki tadi tu. Dia ambil kaki sekali lah. Ambil kaki saja ke Yin? Ambil kaki saja ke? Alhamdulillah. Habis sebut birijlihi tu. Telok. Min itlaqil juz'i wa iradati kulli lah. Dia sebut kaki tapi nak semua. Maka mengambil oleh mereka itu dengan kakinya, maksud bukan kaki saja dengan seluruh badan dia lah. Wa tarahuhu, dan mencampaklah, membuanglah oleh mereka itu akan laki tadi tu fil mazbalati, pada tempat pembuangan sampah. Ingat lagi tak Hafiz? Zimbalah. Kis zibalah. Zimbalah tu sampah. Kalau mazbalah, tempat pembuangan sampah. Lama tak dengar zimbalah. Baik. Jadi dia ambil laki tadi tu Ajarona. Manusia ambil tadi, dia buang dalam tong sampah. Dah mati dah. Dia orang tak tanam. Tapi dia orang buang dekat tong sampah. Allahu Akbar. Kemudian fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam. Maka mewahyu oleh Allah Ta'ala kepada Musa alaihi salam. Allah Ta'ala wahyu pada Nabi Musa. Allah Ta'ala utuskan pada Nabi Musa lah. Apa dia? Wa qala, maka berfirman Allah Ta'ala, ya Musa,
Wahai Musa, mata rajulun fi mahallati fulanin fil masbalati wa huwa waliyun min awliya'i. Allahu akbar. Ni tengok. Berfirman Allah Ta'ala, ya Musa, wahai Musa, telah mati oleh laki mata rajulun. Telah mati oleh laki fi mahallati fulanin. Pada tempat bagi si fulan. Jadi Allah Ta'ala wahyu pada Nabi Musa. Ada seorang lelaki tu mati tepat sekian-sekian. Fil mazbalati, pada tempat pembuangan sampah. Wahwa, padahal ia lelaki tadi waliyun min awliyaihi, iaitu wali daripada segala wali-wali Allah. Waliyun min awliyai, wali daripada segala wali-wali aku. Kata Allah Ta'ala. Diorang buang tu seorang wali tu. Tengok. Walam yaghsiluhu walam yukaffinuhu walam yadfanuhu, walhal tidak pernah memandilah oleh mereka itu akan laki itu. Walam yukaffinuhu, dan tidak mengkafanlah oleh mereka itu akan laki tadi. Wala yadfanuhu, dan tidak pernah menanamlah oleh mereka itu akan laki tadi. Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi Musa. Allah Ta'ala kata manusia tu tak pernah tanam, tak pernah mandikan laki tadi. Tak pernah mandi, tak pernah kapan, tak pernah tanam. Kemudian fazhab anta. Jadi Allah Ta'ala suruhlah. Fazhab anta. Maka nak pergilah oleh engkau. Anta tu anta tu yen. Dia panggil domir tu, dia panggil anta tu takkid pada kata mustatir, pada kata izhab. Nampak yen? Anta tu mukhatab, tapi dia jadi takkid pada kata domir mustatir, pada kata izhab. Maka hendak pergilah engkau wahai Musa. Fagsilhu wa kafinhu wa salli alaihi wa dafanhu. Maka hendak pergilah oleh engkau wahai Musa. Fagsilhu, maka hendak memandilah oleh engkau wahai Musa akan laki tadi. Wa kafinhu, maka hendak mengkafanlah oleh engkau wahai Musa akan laki tadi. Wa salli alaihi, dan nak semayanglah oleh engkau wahai Musa di atasnya atas laki tadi. Wa dafanhu, maka hendak menanamlah oleh engkau wahai Musa akan laki tadi. Kemudian faja'a, tak terkala tu bila Allah Ta'ala dah bagi tahu dah. Kemudian Nabi Musa pergilah. Faja'a Musa alaihi salam ila tilkal mahallati. Maka datanglah oleh Musa alaihi salam kepada tempat demikian itu. Tempat tadi itulah, mahallah tadi tu. Tak terkala tu wa sa'alahum 'anil mayyiti, dan bertanyalah ia Musa akan An-Nas tadi, akan manusia tadi, daripada mayat. Faqalu, maka berkatalah oleh mereka itu, mereka manusia, bagi lahu li Musa, bagi Musa. Dia kata apa? Mata rajulun fi sifatin kaza wa kaza. Telah matilah oleh lelaki itu pada sifat bagian-bagian ni. Jadi dia ceritalah. Dia cerita kata lelaki ni mati ni dengan sifat ni, sifat ni, sifat ni. Macam mana? Tapi dia tak sebut lah. Dia pendekkan cerita. Jadi manusia tadi semua manusia tadilah, ramai-ramai tadilah. Orang kampung dia tadi kata, dia beritahu kat Nabi Musa,
laki tadi tu mati pada sekian-sekian macam ni. Sifat dia macam ni mati. Tengok. Wa annau padahal adalah ia laki tadi kana fasiqan mu'linan. Padahal adalah ia sesungguhnya halawan sya'na kana adalah ia laki tadi fasiqan, ialah fasik, mu'linan, tulis itu mu'linan ai bil fiski, lagi pula menzuhirkan dengan fasik. Bila sebut orang fasik ni orang yang apa takrif fasik? In Dia berterusan buat dosa lah. Dia tak ada sedap. Tak ada bahasa Arab Al-khuruju min ta'atillah. Itu takrif bagi fasik. Keluar daripada ketaatan Allah Ta'ala dipanggil takrif bagi fasik. Ya dengan kita ya, Tuan dah cakap bahasa Melayu ya. Ni keluar kita tak siap tu. Tak lama tak jawab lagu tu. Allah. Fasik dari mana? Al-khuruju min ta'atillah. Tengok dalam tafsir Al-Quran ada banyak ya. Fasik. Dia takrif penting ya. Takrif kaedah penting ya. Kata ustaz kita bukan ustaz pun esok dia mau tanya kita kena jawab juga. Ustaz, semula al-khuruju apa? Al-khuruju min suara tak ada. Al-khuruju min ta'atillah. Okey. Keluar daripada ketaatan Allah Ta'ala itu dipanggil fasik. Itu semua dalam tafsir Macam jadi mu'linan mu'linan ini menzuhirkan ai bil fiski dengan fasik. Faqala maka berkatalah ia Nabi Musa. Dia kata apa? Aina makanuhu. Nabi Musa pun tanyalah puak-puak orang kampung tadi tu. Aina makanuhu. Di manakah tempatnya? Aina tu khabar muqaddam, makanu tu mubtada muakhar. Salah kata makanu aina. Bermula di manakah? Bermula tempatnya di mana? Duk mana tempat dia mati tu? Orang lagi kita kata. Dia mati kat mana orang lagi kita kata. Dia mati kat mana? Kemudian fa'anna fa'inna Allah Ta'ala. Dia macam fa'inna, macam fa'inna. Kerana sesungguhnya Allah ilat pada kata. Sebab apa tu? Fa'inna Allah Ta'ala. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala awha ilayya li'ajlihi. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengwahyulah ia Allah Ta'ala kepada aku bagi sebab lelaki tadi. Kerana sebab untuk lelaki tadi. Jadi Nabi Musa kata Allah Ta'ala mewahyukan pada aku ni. Nabi Musa kata dengan sebab lelaki tadi tu. Dia beritahu kat manusia lah. Qala berkatalah ia Nabi Musa fa'alimuni makanahu. Maka nak beritahulah oleh kamu ni akan aku makanahu akan tempatnya, tempat laki mati tadi tu kat mana. Nabi Musa tanya Jarwana, manusia semua, aku nak tanya laki tadi tu mati kat mana. Bagi tahu kat aku mana tempat dia, aku nak pergi. Macam itulah ibarat dia. Tengok. Fazahabu maka pergilah mereka itu Anas dengan
dengan apa? Dengan Musa tadilah. Ha. Tak terkala tu falamma ra'ahu Musa alaihi salam matruhan fil mazbalati. Tak terkala melihatlah akan lelaki tadi oleh Musa alaihissalam. Hal keadaan itu dicampakkan. Hal keadaan lelaki tadi itu dicampakkan di dalam pembuangan sampah. Ha. Lepas tu wa akhbaruhu. Maka mengkhabarlah akan Musa oleh manusia. Memberitahulah. Khabar tu memberitahu. Maka memberitahulah akan Nabi Musa tadi oleh manusia ansu'i af'alihi, daripada jahatnya perbuatan lelaki tadi. Duduk ceritalah. Dia ni orang fasik lah sebagainya. Dia cerita kat Nabi Musa. Bila dah cerita tu, jawab lama ya. Naja Musa rabbahu. Tak terkala melihat tu, nescaya bermunajatlah oleh Musa akan Tuhannya. Bila orang nak cerita tu, Nabi Musa pun terus munajat. Allah Akbar. Tengok apa Nabi Musa munajat. Faqala, berkata ia Nabi Musa, ya ilahi. Ada ya ke? Tak ada ilahi. Dia hazarkan ya je. Hazarkan nida. Asalnya ya ilahi. Ilahi, wahai Tuhan aku, amartani bidafnihi wassalati alaihi. Menyuruhlah oleh engkau akan aku tu dengan menanamkan akan dia akan laki tadi. Wassalati alaihi, dan semayang di atasnya atau pada difnihi, dan semayang di atasnya di atas laki tadi. Wa qaumuhu, padahal adalah bermula kaumnya kaum lelaki tadi tu. Bermula kaumnya kaum lelaki tadi tu yashhaduna alaihi syarran, menyaksilah oleh mereka itu di atas lelaki tadi tu, menyaksi akan kejahatan syarran. Yalah, manusia tadi diorang tak semayangkan dia, tak mandikan dia. Sampai kat Nabi Musa diperintahkan disuruh semayang dan tanamkan dia. Tengok. Kemudian fa anta a'lamu minhum, maka bermula engkau. Siapa engkau tu? Fa anta a'lamu minhum, maka bermula Allah Ta'ala itu, anta tu Allah Ta'ala. Ni Nabi Musa khitab a'lamu, mengetahuilah, maha mengetahuilah daripada kaumnya tadi tu, bisana'i wa takbihi, dengan puji ataupun dengan dicela. Jadi Nabi Musa ni dia serah pada Allah Ta'ala lah. Dia kata engkau tu terlebih mengetahui daripada kaum tadi tu, sama ada dengan puji ke dengan cela. Kemudian Nabi kata, Allah Ta'ala sebut apa? Fa'auhallahu ta'ala ilaihi ila Musa, maka mewahyulah Allah Ta'ala kepadanya, kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala mewahyu apa? Ya Musa, wahai Musa, ya Amar, Saddiq, hendak membenarlah oleh kau. Saddiq, kau mahu, hendak membenarlah oleh kau akan kaumnya, kaum lelaki tadi tu, fima hakau, ini fima hakau, daripada barang
yang menceritalah ai fima hakauhu yin hakauhu daripada perkara yang menceritalah oleh mereka itu manusia akan laki tadi tu tak kena fima hakauhu daripada menceritalah oleh mereka itu hu akan perkara itu anhu ani rajuli dari lelaki tadi. Mencerita tu min su'i af'alihi daripada kejahatan oleh perbuatan lelaki tadi. Jadi Allah Ta'ala beritahu pada Nabi Musa, engkau benarkanlah apa kaum tu kata apa, kau benarkanlah. Jangan kata apa. Allah Ta'ala sebut itu. Allah Ta'ala wahyu pada dia, kalau kaum dia kata dia tu jahat ke perbuatan lelaki tu, tak apa, engkau benarkan dia, kau diam je. Itu maksud dia. Jangan marah dia. Jangan marah kaum manusia tadi. Ghaira annahu tashaffa'a ila 'inda wafatihi. Benarkan oleh kamu tadi itu, melainkan istisna annahu tashaffa'a ghaira annahu dengan mana bila sebut ghaira dia jumpa dengan annahu dengan mana apa ya? Ghaira dia jumpa dengan annahu dengan mana apa? Royak dah ya dengan kawan kek lu. Lepas ghaira jumpa dengan annahu Jumpa jadi ilah sah. Dengan mana lakinnahu dengan mana istidrak. Sungguh perkata lagu tu telah membenarlah oleh kaumnya pada barang yang menceritalah oleh kaum tu daripada barang tadi min su'i af'alihi daripada kejahatan perbuatan lelaki tadi. Sungguh berkata lagu tu ghaira anau lakinnahu. Tu maksudnya. Tetapi lelaki tadi tu tashaffa'a ilayya 'inda wafatihi bi salasati asya'i. Meminta syafaatlah ia lelaki tadi ilayya kepada aku, kata Allah Ta'ala, 'inda wafatihi pada ketika matinya tu bi salasati asya'a dengan 3 perkara. Tengok lelaki ni nampak ajaran lah. Lelaki ni dah ada minta 3 perkara dengan Allah Ta'ala. Dia minta dengan Allah Ta'ala. Nampak hikmah dia Ni wali Allah dengan wali Allah ni. Ini kali tak masuk pula Malam tak masuk dah. Tak apa. Mungkin sibuk kot. Ada tetamu. Dia dengar recording je, Ustaz. Dia tak sempat malam. Dia busy kot. Okay, Malam ada orang datang. Yelah. Okey, baik. Jadi lelaki tadi dia ada minta syafaat kepada aku. Aku tu ya Allah Ta'ala. 'Inda wafati bi salasati asya'a. Dengan 3 perkara. Ni nak berhenti tengah jalan ni sebab salah. Pokoknya siap mantik kita. Ni kalau boleh nak baca habis hadis ni, kena habiskan hadis ni. Dia tengah jalan ni cerita dia ni. Tak apalah, kita baca habiskan hadis boleh? Boleh Ustaz, boleh. Habis hadis. Boleh. Habiskan hadis ni Boleh, habis hadis. No problem. Rugi pula. Boleh Ustaz. Boleh Malam tapi Ustaz. Ni malam minggu kita relax dengan hadis, baca dengan kita dengar, ambil daripada iktibar pada hadis. Tengok. Jadi memberi syafaatlah kepada aku 'inda wafatihi pada ketika matinya mati lelaki tadi dengan 3 perkara. Apa dia? Tengok.
Lau mana Mana 3 perkara sifat pada kata asyak yin. 3 perkara. Lau sa'ala biha minni jami'ul muznibina min khalqi la'a'taituhu. Allah Akbar. Fakaifa la arhamuhu wa qad sa'ala nafsuhu wa ana arhamur rahimin. 3 perkara tu yang jikalau mintalah dengan dia dengan 3 perkara ni daripada aku, kata Allah Ta'ala kat ini, jikalau memintalah dengan 3 perkara tadi daripada aku oleh sekalian orang yang berdosa, jami'ul muznibin min khalqi, daripada makhluk aku, Allah Ta'ala sebut la'a'taitu, nescaya memberilah oleh aku akan dia akan masa'ala, akan barang yang diminta tadi. Kemudian Allah Ta'ala sebut fakaifa la arhamuhu, maka betapakah tidak kasih aku akan laki tadi. Macam manakah aku tak kasih pada laki tadi. Soalan kata dia laki tadi dah minta dah 3 perkara. Macam mana aku nak terima apa? Orang kata fakaifa la arhamu, bagaimanakah tidak aku boleh mengasihani dia. Soalan gitulah. Tengok. Macam manakah tidak aku kasihkan dia sedangkan dia minta dengan 3 perkara tadi. Soalannya, seolah-olahnya kalau orang tu minta 3 perkara tu mestilah aku makbulkan permintaan dia. Maksudnya gitulah. Tapi macam mana? Baik, tengok. Wa qad sa'ala nafsuhu, maka mintalah oleh dirinya diri lelaki tadi. Wa ana arhamur rahimin, dan bermula aku ni, kata Allah Ta'ala, arhamur rahimin, aku ni mengasani. Arhamur rahimin itu nama Tuhan lah. Arhamur rahimin. Wa ana, dan mula aku tu yang belas kasihan, dan mula aku tu ialah membuat baiklah daripada ar-rahimin, daripada nama Tuhan. Rahimin itulah daripada segala yang baik-baik, kata maksud dia. Baik, tengok. Qala Musa, ya Rabbi wa ma salasatu, berkata oleh Musa, wahai Tuanku, bermula apakah 3 perkara tu? Musa pun nak tanya juga apa dia 3 perkara tu. Orang lelaki tadi minta tadi tu, nak tahu juga apa dia tiga tu. Ni kita boleh ambil. Qala Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala cerita. Lamma danat wafatuhu qala ya Rabbi anta ta'lamu minni inni kuntu artakibul ma'asiyah. Lama tu dia panggil harfu wujudin li wujudin. Ini. Berfirman oleh Allah Ta'ala, tak terkala telah hampirlah oleh mati laki tadi. Qala, berkatalah ia laki tadi. Yang dekat mati tadi tu, kat ini. Tadi itulah pada awal tadi, waktu dia beritahu kat keluarga ni tadi tu. Tapi nak dekat mati tu, dia minta apa? Tengok. Qala, berkatalah ia laki, ya Rabbi, wahai Tuhanku, anta ta'lamu minni, bermula engkau tu mengetahuilah engkau daripada aku. Kata lelaki tadi, ini kuntu artakibul ma'asiyah, sesungguhnya adalah aku ni mengerjakan aku akan maksiat. Jadi lelaki tadi dia kata apa? Dia kata, ya Allah, ya Tuanku, engkau tahu aku ni mengerjakan maksiat. Tanya. Wa kuntu, padahal aku ukrihul maksiata fi qalbi, dan adalah aku ni membenci akan maksiat di dalam hati aku.
Tengok. Dia buat maksiat. Dia mengerjakan maksiat. Kat ini. Tapi dalam hati dia tu benci. Macam mana Ustaz? Boleh jadi terpaksa dan sebagainya. Tapi hati dia benci. Tengok. Lakin. Ijtama'a fiyya. Dia macam fi ya. Lakin ijtama'a fiyya salasu khisalin. Jangan macam fijtama'a. Tak kena tu. Lakin ijtama'a fi salasu. Tak kena fi salasi, tak kena. Tetapi berhimpunlah pada 3 perkara. Bukan itu maksud dia. Tetapi berhimpunlah pada aku itu oleh 3 perkara. Tu maksud dia. Fiyya. Ya tu, dia panggil domir mutakallim. Wahdah. Tetapi berhimpunlah pada aku tu oleh 3 perkara. Hatta artaka betul maksiata. Sehingga mengerjalah oleh aku akan maksiat. Ma'akarahatil maksiati fil qalbi. Serta membencilah akan maksiat di dalam hati aku. Apa dia? Awaluha. Ini yang pertama. Awaluha ini bermula awal daripada salasu khisalin. Bermula awal daripada 3 perkara tadi. Apa dia? Ini 3 perkara yang dia minta. Dia kata hawa nafsu. Ini dengan sebab dia mengerjakan maksiat tu dengan sebab apa? Dengan sebab hawa nafsu dia. Yang kedua warafiqus su'i. Tak kena. Warafiqus su'u. Kawan yang jahat. Duk kawan-kawan jahat. Wa iblisun laknatullahi. Dan iblis yang dilaknat di atasnya, di atas iblis. Yang melaknat oleh Allah Ta'ala di atasnya, di atas iblis. Tu dia. Jadi mula-mula sekali ni, sebab apa dia boleh kata dia mengerjakan maksiat, tapi dia membencikan maksiat? Sebab dengan sebab hawa nafsu pertama. Yang kedua dengan sebab dia kawan dengan orang jahat. Yang ketiga dengan sebab iblis. Laknatullahi. Habis itu. Kemudian. Wahazi salah satu. Dan bermula ini 3 ni. Mana 3? Hawa nafsu, rafiqusu, iblis tu. Al-qatni fil maksiyati. Mencampaklah ia 3 perkara tadi tu akan aku di dalam maksiat. Soalan kata terjerumuslah 3 perkara tadi tu di dalam maksiat. Soalan kata menjerumuslah laki tadi tu dengan 3 perkara ni di dalam maksiat. Habis itu. Fa innaka ta'lamu minni ma aqulu. Maka sesungguhnya engkau ya Allah ta'lamu mengetahuilah engkau minni daripada aku ni ma aqulu dari akan perkara yang aku berkata ma aqulu ma aquluhu daripada perkataan yang aku kata ma aqulu ini ma aqulu malah ma aquluhu daripada berkatalah aku akan marah tadi. Faghfirli maka nak ampunlah oleh kau ya Allah akan aku bagi aku. Itu yang pertama. Wasaniyatu atau pada kata awaluha. Lagi pula yang kedua dia minta dengan Allah Ta'ala apa dia? Ya Rabbi
innaka ta'lamu bi anni irtakabtul ma'asiyah. Wahai Tuhanku, ya Rabbi, innaka ta'lamu bi anni, sesungguhnya mengetahuilah engkau dengan bahawasanya aku ni irtakabtul ma'asiyah, mengejarlah oleh aku akan maksiat. Wa kana maqami ma'al fasaqati. Baca fasaqati ya. Nanti tak. Betul. Jamak pada kata fiskun. Fasaqah. Atau apa tu jamak killah. Fu'lah. Padahal adalah tempat mendiami aku tadi serta orang-orang fasik. Jadi dia kata apa tadi? Tadi ya Allah ya Tuhanku, kau tahu kata aku ni orang buat maksiat dan adalah aku ni mendiami dengan orang-orang fasik. Walakin uhibbus suhbatas salihin. Ni tengok ni. Ni bagus cerita ni tengok. Tapi sungguh perkataan aku ni orang di tempat orang yang fasik. Walakin uhibbu, kasihlah oleh aku, kasihlah kepada aku walakin uhibbu, kasihlah aku suhbatas salihin, akan orang-orang yang soleh, akan kawan-kawan yang soleh. Wazuhdahum, dan kasihlah oleh aku akan orang yang zuhud daripada salihin. Nanti Zat, kena tak? Tak domain situ. Tak kena wazuhdihim yen. Wazuhadihim atau pada kata salihin. Dan kasihlah aku akan bersuhbah, berkawan. Akan berkawan bagi orang-orang soleh dan orang-orang yang zuhud. Daripada mereka itu salihin. Habis. Wal muqamu ma'ahum. Mubtada' balik yen. Dan bermula tempat serta mereka itu apa? Iaitu as-salihin tu, as-salihin dan zuhdihim tu. Kana ahabba ila minal fasiqin. Ahabba tu isi tafdil ya. Adalah tempat tadi itu terlebih kasih kepada daripada orang-orang yang fasik. Maksudnya apa? Ahabba adalah tempat apa? Makom tadi apa? Makom apa? Makom salihin dan makom zuhud tadi itu terlebih kasih kepada daripada orang fasikin. Tulis sikit Yen. Tulis sikit please. Maksudnya ahabba ila minal fasikin. Ahabba ila minal muqami ma'al fasikin. Minal muqami ma'al fasikin. Ahabba ila minal fasikin. Ini ahabba ila minal fasikin. Ahabba ila minal muqami ma'al fasikin. Dia isi tafdil dengan ilah ya ni. Terlebih kasihlah kepada tempat aku serta orang-orang fasik. Tu dia maksudnya apa di sini?
Maksudnya dia kata gini, Ajarana dia kata gini, maksudnya tempat aku ni adalah tempat aku terlebih, soalnya terlebih kasih pada orang makam orang fasik. Jadi dia kasih daripada orang soleh dan zuhud tu terlebih kasih daripada orang fasik lagi. Dia tak kasih pun orang fasik. Kami cumanya duduk sebab apa? Sebab dia jadi orang fasik tadi sebab dia buat maksiat. Tu maksud dia. Itu permintaan yang kedua. Wasali satu. Dan yang ketiga. Qala ilahi innaka ta'lamu minni anna salihina. Sesungguhnya engkau mengetahuilah daripada aku ni anna salihina. Orang-orang yang salih, akan orang-orang yang salih itu kanu adalah mereka itu salih ahabba ila minal fasikin. Terlebih kasihlah dan kepada daripada orang fasik. Kanu terlebih kasihlah ahabba ila, dia kena cakap tak habis lagi tu Yen sebenarnya. Dia cakap tak habis tu sebenarnya. Dia kalah hazaf. Lepas tu nak cakap apa tu Yen? Kanu ahabba ilayya. Baca ilayya Yen. Terlebih kasihlah. Terlebih kasih kepada aku itu minal fasikin. Ilayya. Ustaz Hafiz. Bukan ilamin. Ilayya minal fasikin. Anna salihina kanu ahabba ilayya minal fasikin. Sesungguhnya orang soleh itu adalah mereka itu terlebih kasihlah kepada aku tu daripada orang fasik. Hatta lawistaqbalani. Sehingga jikalau berhadaplah akan aku itu oleh dua orang apa? Lawistaqbalani rajulani. Sehingga jikalau berhadaplah akan aku tu oleh dua lelaki. Siapa dia lelaki? Badal. Salihun wa talihun. Salihun tu orang yang baik, talihun tu orang jahat. Jikalau berhadap akan aku tu oleh lelaki yang soleh ataupun jahat, laqaddamtu hajata salihi ala talihi. Nescaya mendahululah oleh aku akan hajat orang soleh di atas orang yang taleh. Nampak tak? Dia cerita ke Allah Ta'ala, dia minta kata, kalau dah berhadap oleh aku tu, maksud kalau aku jumpa orang baik dengan orang jahat, dia kata, aku dahulukan hajat orang baik tu di atas orang jahat lagi. Aku dahulukan hajat orang baik tu di atas orang yang jahat. Aku dahulukan hajat orang baik di atas orang yang jahat. Itu maksud dia. Qala fi riwayatin Wahb bin Munabbih. Qala ay rawi. Berkatalah ya rawi. Ni riwayat lain Jadi ni versi lain. Tadi versi tadi tu laki tadi minta 3 tadi kan. Ni jenis versi lain pula sebab ada riwayat lain. Qala berkatalah ya rawi. Sikit lagi. Rawi tu fi riwayatin, pada riwayat Wahb bin Munabbih. Wahab bin Munabbih. Qala berkatalah ia laki tadi. Ni riwayat lain kat ini. Riwayat tadi tu 3 habis dah. Ya Rabbi, law afauta wa ghafarta zunubi yafrahu awliya'uka wa anbiya'uka. Tengok. Wahai Tuanku, lau afauta wa ghafarta. Maksud sama. Jikalau mengampunlah oleh engkau
Wa ghafarta. Ghafartu pun sama juga. Ampun. Ampun juga. Ajar mana? Atau tafsir dia panggil. Wa ghafarta zunubi. Mengampunlah oleh kau akan dosa aku. Ha. Jawablah. Yafrahu awliya'uka wa anbiya'uka. Kalau kau ampunkan aku ni, akan dosa aku, ya Allah, nescaya kasihlah, gembiralah oleh wali-wali engkau dan nabi-nabi engkau. Tapi, wa yahzunu syaitanu. Dan duka citalah oleh syaitan. Apa dia? Siapa dia syaitan tu? Aduwi wa aduwika. Badal pada kata syaitan. Aduwi wa aduwika. Iaitu musuh aku dan musuh engkau. Laki tadi tanya. Laki tadi jawab. Walau azzabtani. Jikalau menyesalah oleh engkau, ya Allah, akan aku. Bizunubi dengan dosa aku. Yafrahu syaitanu wa a'wanuhu. Nescaya gembiralah oleh syaitan dan segala pertolongannya pelanggan syaitan. Syaitan pakat suka lah. Kalau tak azab dia tu. Nampak tak? Tapi kalau Allah Ta'ala ampunkan itu, wali-wali dan nabi-nabi tu gembira. Yafrah. Gembira. Wa yahzunul anbiya'u wa awliya'u. Dan sedihlah, duka citalah oleh nabi-nabi dan para awliya. Kalau Allah Ta'ala azabkan dia. Wa inni a'lamu sesungguhnya aku ni a'lamu yakin anna farhal awliya'i ilaika akan sesungguhnya gembiranya wali-wali itu kepada engkau ahabbu min farhi syaitani wa a'wanihi. Terlebih kasihlah daripada gembira syaitan dan penolong syaitan. Nafsu lah, penolong syaitan ni nafsu. Tu dia. Faghfirli, maka ampunkanlah oleh aku. Faghfirli, maka aku minta ampunlah kepadamu, ya Allah, li bagi aku. Maka hendak ampunlah oleh engkau bagi aku, ya Allah. Habis itu. Allahumma innaka ta'lamu minni. Sesungguhnya engkau, ya Allah, ta'lamu minni. Mengetahuilah engkau daripada aku. Mengetahui akan barang, akan perkara yang aku kata. Ini yang aku kata bagi engkau. Ma'akulu, ini ma'akulu laka. Farhamni. Maka nak merahmatilah oleh engkau, ya Allah, akan aku. Wa tajawaz anni. Maka hendak melepaslah. Maka hendak melampauilah oleh engkau daripada aku. Apa melampaui? Maka, wa tajawazni itu dengan mana? Maka tidak mengambil salah lah oleh engkau daripada aku. Maksudnya ampunlah. Maka mengampunlah oleh engkau daripada aku. Qala Allah Ta'ala, farahimtuhu, maka kasihlah oleh aku. Allah Ta'ala sebut akan lelaki tadi. Wa ghafartu lahu, dan mengampunlah oleh aku bagi lelaki tadi. Wa tajawaztu anhu, dan memaaflah oleh aku daripadanya daripada lelaki tadi. Asal tajawaz tu ni mana melampaui. Tapi maksud melampaui itu maksudnya dia tidak tak ambil salah. Fa inni raufur rahim. Kerana sesungguhnya aku ni, kata Allah Ta'ala, ialah raufur rahim, kasih sayang dan rahim, yang amat kasihani. Khasatan. Ini akhussuha khasatan. Aku menentu akan rahmat itu akan sebagai menentu. Lebih-lebih lagi menentu liman aqarra bizambi, bagi mereka yang mengakulah ia man tadi dengan dosa. Baina yadai, di hadapan aku. Jadi kita ingat kita ni kalau buat salah tu biar kita buat biar bila kita salah tu biar kita mengaku dengan dosa kita, dengan kesalahan kita. Macam mana?
Kalau kita salah tu kita mengakulah. Ni tengok. Allah Ta'ala ampunkan insya-Allah. Kalau kita mengaku tahu Allah Ta'ala ampunkan. Tengok ni. Allah Ta'ala sebut dah. Wa haza, dan bermula ini laki ni. Aqarra bizambi. Mengakulah ia laki tadi dengan dosa dia. Dia mengaku dengan dosa dia. Dia tahu dia buat maksiat. Sebab tu Allah Ta'ala ampunkan dia. Faghafartu lahu, dan mengampun oleh aku baginya bagi laki tadi. Wa tajawaztu anhu, dan mengampunlah oleh aku daripadanya daripada laki tadi. Habis itu. Koma balik. Ya Musa if'al ma amartuka fa inni aghfiru bi hurmati liman shalla ala janazatihi wa khadara dafnahu. Tengok Nabi dah. Tak terkala tu dah Nabi Musa dah dengar tadi Allah Ta'ala sebut panjang tadi tu dengan 3 syarat tadi tu. Kemudian Allah Ta'ala cakap kat Musa, Ya Musa, wahai Musa, if'al. Ini cerita sambungan tadi tu. Hendak buatlah oleh kau akan barang yang menyuruhlah oleh aku akan dikau. Buatlah apa yang aku suruh kat kau tadi tu. Fa inni, kerana sesungguhnya aku ni aghfiru bi hurmatihi. Aku mengampunkan dengan kehormatannya, kehormatan laki tadi. Dan juga liman, dan bagi mereka, aku mampu tu bagi mereka solat yang semayanglah iman ala janazatihi. Di atas jenazahnya, di atas jenazah bagi laki tadi. Wa hadara dafnahu, dan mengampunlah oleh aku dan atau pada kata solat dan liman, dan bagi mereka yang hadirlah iman tu di kuburnya, di kubur laki tadi, aku maafkan juga. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala mengampunkan dosa laki tadi dan juga mengampunkan dosa mereka yang mencela laki tadi tu juga. Maksudnya apa nak cerita kata, dari segi zuhir tu kita boleh hukum. Tapi kalau orang tu mati tu, itu kita nisbah, kita hukum, kita serah pada Allah Ta'ala. Nampak tak? Dua-dua Allah Ta'ala ampunkan. Nampak tak? Memang dari segi zuhir betul kata orang tu, orang kata dia melakukan maksiat. Tapi dalam masa sama dia minta ampun, hati dia benci. Nampak tadi? Tu nak cerita tadi, Hajar Wana. Dia duduk dengan orang fasik. Tapi hati dia benci. Dia kasih pada orang soleh, orang zuhud. Nampak tadi dia cerita tadi? Habis itu. Nampak ke Hajar Wana? Ya Ustaz, nampak. Apa yang Hajar Wana nampak? Ni Allah walaupun orang tu fasik, tapi dia ni apa, dia ni tidak suka pada orang yang mengerjakan fasik. Dia boleh gemar pada orang yang zuhud dan membuat kebaikan. Tapi Allah mengampunkan dia lah juga. Dia cerita dia mudah-mudahan kata apa-apa dia buat salah dia mengaku. Tu nak cerita dia. Natijah dia, kita buat salah ni biar kita mengaku dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Tu cerita dia. Walaupun kita ada buat jahat ke, buat maksiat ke, maksiat ni umum maksiat ni buat dosa lah. Tak kira lah buat apa pun. Dengki dengan orang ke apa. Tapi biar kita mengaku dengan kesalahan kita, insya-Allah Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Itu nak cerita dalam kisah hadis ni. Habis itu, kemudian kata al-hadisus salisu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nak sambung kitab mantik tak boleh dah. InsyaAllah Isnin ni lah. Hari ni kita baca hadis.